Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 18 Mac 2021 bersama saya Fidai Hanasahni. Tumpuan berita tengah hari. Hasil daripada sektor perhutanan merupakan salah satu penyumbang utama kepada ekonomi Sarawak. Menurut Menteri di Jabatan Ketua Menteri, Integriti dan Ombudsman Datuk Talib Zulkifli, usaha dan kerja keras Jabatan Hutan Sarawak JHS dalam menguruskan hutan dengan penuh berintegriti sehingga kini adalah sesuatu yang boleh dibanggakan. Jelasnya ia penting bagi mengekalkan keseimbangan ekosistem hutan memandangkan kerajaan negeri kini mengutamakan aktiviti restorasi hutan. Beliau berkata demikian semasa berucap merasmikan Hari Integriti Jabatan Hutan Sarawak 2021 dan pra-pelancaran Pelan Anti Rasuah Organisasi OACP Jabatan Hutan Sarawak 2021 hingga 2025 di Kuching pada Rabu. Dalam majlis tersebut, beliau turut mengucapkan tahniah dan syabas kepada Jabatan Hutan Sarawak atas penyediaan OACP buat julung kalinya. Selanjutnya, bangunan bagi Pusat Kegiatan Wanita Kampung Sungai Ladong Hilir yang merupakan salah satu daripada projek transformasi luar bandar RTP bagi tahun 2020 telah siap sepenuhnya dengan peruntukan sebanyak RM200,000. Berucap pada majlis perasmian pusat tersebut pada Rabu, Menteri Muda Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak, Datuk Julaihi Narawi berharap pusat kegiatan itu memberi manfaat kepada kaum wanita untuk mengadakan pelbagai aktiviti bersama komuniti kampung. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sebuyau itu turut memberitahu peruntukan tambahan RTP 2021 untuk membina jalan, baik pulih perkarangan pusat penjajah dan baik pulih jeti nelayan turut diluluskan di Kampung Sungai Ladong. Sementara itu, Ketua Wanita Ranting Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu Sarawak, Sungai Ladong Hilir, Uteh Deli ketika ditemui merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada Kerajaan Sarawak, khususnya Datuk Julaihi atas bantuan yang telah diberikan dalam membantu meningkatkan infrastruktur serta kemajuan pembinaan pusat kegiatan di kampung itu. Kami mewakili semua ahli wanita Hamid Mada, terima kasih banyak-banyak dengan WD kerana dapat panggilan rumah pusat kegiatan wanita kampung Selatan 2. Pada dipakai kita semua apa-apa nak buat aktiviti bolehlah pakai kat situ. Jangan pilih mata kita kalau siapa juga nak pakai boleh buat manajemen bukan untuk seorang, untuk semua. Beralih ke laporan harian COVID-19 dengan Sarawak mencatatkan penambahan 225 kes baharu pada Rabu menjadikan jumlah keseluruhan meningkat kepada 13,110 kes. Menurut kenyataan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS, daerah yang melaporkan kes adalah Miri 88, Kuching 32, Bintulu 30, Serian 18, Sibu 13, Sri Aman 12, Kapit 11, Meradong 7, Bukit Mabung 5, Betong 4, Samarahan 4 dan Song 1. JPBNS turut memaklumkan Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak telah mengisytiharkan satu lagi kluster baharu COVID-19 iaitu kluster Jalan Merpati Miri. Kluster tersebut merupakan kluster tempat kerja yang telah dikesan di sebuah pusat membeli belah di Jalan Merpati, Bandaraya Miri. JPBN juga telah memutuskan untuk membenarkan upacara bagi menziarahi tanah perkuburan Ching Ming Chie mulai 20 Mac hingga 14 April 2021. Turut dinyatakan 227 kes baharu yang telah pulih dan dibenarkan discharge iaitu dari Hospital Miri 66, Hospital Bintulu 52, PKRC Betong 39, Hospital Umum Sarawak 27, Hospital Sibu 23, PKRC di bawah Hospital Kapit 12 dan Hospital Sari K 8. Dalam pada itu, daerah Selangau telah kembali ke status kuning daripada status jingga, manakala daerah Samarahan dan Sri Aman pula telah bertukar status daripada kuning kepada status jingga. Masih dengan laporan COVID-19, suntikan vaksin amat penting dalam mengurangkan kadar kematian dan morbiditi pandemik itu, terutama dalam kalangan warga emas dan kumpulan yang berisiko tinggi. Di Lubuk Antu, beberapa penerima vaksin telah berkongsi pengalaman dan pendapat mereka mengenai suntikan berkenaan baru-baru ini.
Wakil Pejabat Daerah Lubuk Antu Langgong Wasam berkata ketika disuntik ia sama seperti suntikan biasa yang pernah dilaluinya di klinik maupun hospital kesihatan biasa. Sebenarnya suntikan vaksin COVID-19 ini adalah sama seperti suntikan biasa yang pernah kita lalui. Saya tak ada mengalami sebarang kesan sampingan. Bagi saya, vaksin ini memberi peluang terbaik kepada kita untuk kembali kepada kehidupan sebelum COVID-19. Ada pepatah mengatakan bahawa mencegah lebih baik daripada mengubati. Oleh yang demikian, lindungi diri, lindungi semua. Bagi Teri Taguh pula, beliau juga tidak mempunyai sebarang kesan sampingan setelah disuntik dan menyeru semua pihak yang belum mendaftar untuk segera melakukannya. Aku nadai nama-nama, udah bertujuk, tu nadai kata, nadai hangat. Agai bala kita dibedau register diri, tahu register ngai pejabat daerah, ngau mai sejahtera, ngambil ke kita boleh menerima vaksin COVID-19 awak ke jaga kita semua. Berikut pula mengenai Jabatan Perkhidmatan Veterina Sarawak DVSS akan terus mengadakan pemantauan di kawasan sempadan Sarawak dan Sabah bagi memastikan wabak demam babi atau African Swine Fever tidak menular di negeri ini. Ketua Perkhidmatan Veterina Sarawak DVSS Lawas, Robin Asud berkata, sebanyak 16 buah kampung dan 851 ekor babi telah diperiksa dalam operasi dilaksanakan sepanjang minggu dan akan diteruskan ke beberapa buah kampung lain di daerah Lawas. Sepanjang satu minggu pertama, program dijalankan iaitu bermula daripada 8 hingga 13 Mac. Jabatan telah melawat 16 buah kampung di kawasan Merapuk yang berhampiran dengan sempadan Sabah, di mana sebanyak 102 orang penternak kecil yang kita panggil backyard, penternak babi yang kecil-kecilan telah dibuat pemantauan, diberi kesedaran, taklimat, kita beri ceramah, beri mereka risalah berkaitan dengan wabak penyakit ini, dan kita juga memberi penerangan mengenai program-program yang ada di Jabatan Perkhidmatan Veterina. Beliau berkata demikian ketika ditemui semasa kempen kesedaran dan surveilan mengawal wabak demam babi bagi daerah Lawas 2021 baru-baru ini. Dalam perkembangan sama, beliau turut memaklumkan DVSS akan terus menjalankan pemeriksaan dan membuat pemantauan terhadap penyakit kaki dan mulut walaupun ketika ini Sarawak bebas daripada wabak tersebut. Manakala di Batang Air, masyarakat di situ menzahirkan penghargaan kepada Kerajaan Sarawak, terutama wakil rakyatnya Datuk Dr. Malcolm Musen Lamoh atas peruntukan yang diusahakan bagi pembinaan jalan ke Ulu Batang Air. Penghulunya Jauh Lutau ketika ditemu bual berkata projek jalan sepanjang 25 km yang menelan belanja RM187 juta itu akan bermula penghujung tahun ini dan dijangka siap pada penghujung tahun 2024. Terima kasih agai belanja kos kebesar berkato yang mensang ke pengawal jalan raya area menuaku kaki tinggal dulu dia jadi kos ke perintah kelulusan semua hanya 25 km ya 187 juta di Turap, lalu Piangga, lalu 4 titik jembatan termasuk agai rumah Nipin dan lain-lain. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Fidai Hanan Sahni dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.